Hello guys and welcome to the video. So ini adalah hari yang kita nanti-nantikan untuk aku test out supercharger dekat Pavilion, which is this is one of the first untuk supercharger yang ada dekat dalam Malaysia, dan kita akan charge kereta Tesla ni daripada 8% kepada 100% ataupun gradually lah. Contohnya macam 8% pergi kepada 50% sampailah 80%. Tu yang penting sebenarnya. Lepas tu akan terus pergi dekat 100% just for fun, sebab kita nak tahu juga berapa masa penuh. Sebelum ni aku dah pakai charger dekat Gentari yang tu support sampai 350 kW. Dekat sini hanya 250 kW saja. Tapi charger Gentari tu sebenarnya dapat charge kereta ku maksimum speed adalah 195 kalau tak silap untuk dia punya kilowatt. So dekat sini sepatutnya dapat synchronize sebab ni adalah charger Tesla, kereta pun Tesla. So kita akan dapat full experience, full speed sepatutnya daripada supercharger dekat sini. So, sebelum tu kau kena tahu dulu apa yang kau perlu buat sebelum masuk dekat supercharger ni. Apa yang kau perlu tahu adalah kereta korang ni sebenarnya perlu di precondition. Apa yang kau perlu buat adalah kereta korang ni sebenarnya perlu di precondition dulu bateri dia supaya cukup panas. Kalau dia suhu biasa tak akan dapat charge sampai 250 kW tu. So pastikan guna dia punya precondition feature untuk guna benda ni full speed. Kalau tak, memang tak akan dapat. Kemudian, kalau korang sampai dekat supercharger ni dan nampak ada orang parking macam aku ni, jangan parking sebelah dia. Faham tak? Sebab bila korang parking sebelah kereta, dia akan kongsi korang punya power tau. So basically kalau 250 bahagi 2 bila korang parking sebelah. So macam mana nak elak benda tu, parking selang daripada kereta aku. Contoh macam dekat sini ada kosong dan parking sebelah sini, which is charger ni lah. Korang nampak situ ada satu kan. So pastikan korang parking yang kedua, so that korang tak akan bahagi dua, separate power untuk dapat full speed supercharger Tesla dekat Pavilion ataupun mana-mana supercharger je kalau ikutkan. Dalam YouTube juga aku ada tanya, korang boleh tunggu berapa lama untuk kereta habis charge ataupun at least 80%. Ramai yang jawab 30 minit, which is a nice spot untuk biarkan kereta korang untuk makan, solat dan sebagainya. Sekarang ni aku punya SOC ataupun battery percentage adalah 8% dan kita akan charge sampai 50% dulu untuk tengok compare dengan Gentari punya charger. Okay, let's go. Alright, sekarang korang boleh tengok dia punya battery percentage, yang mana dekat sini aku boleh tunjukkan dekat korang dah tinggal 7% untuk charge daripada starting kat sini kepada 50%, kemudian 100% ataupun 80% dulu. Lepas tu aku dah buat precondition kereta ni, which is dah tak ada dah logo heating dekat situ, and kita akan terus plug in je untuk tengok berapa kelajuan yang dia boleh bagi untuk kereta Tesla Model 3 yang basically 2022 Tesla Model 3. Sekarang kita dah set up, masa untuk masukkan plug terus to be able to charge. Kita akan ambil supercharger punya kabel ni ataupun CCS tu, bawa dekat sini, tekan butang dekat atas, ingat tekan ni dan dia akan buka port charger tu untuk charge. Pastikan kau punya port sama, basically sama je kalau kau pakai Tesla. Ok, kita dah plug in, sepatutnya dah boleh charge. Dia punya lampu akan bertukar warna hijau, yes dah bertukar. Kelajuan dekat sini kita dapat 57. Naik lagi dia akan naik. So 2 petang kita start daripada 7%, sepatutnya naik lagi 232. Oh my god. Okay, this is exciting. Ni pelaju pernah aku tengok tau untuk kereta aku. And Tesla supercharger je yang dapat bagi. Okay, 235 kan tadi. That is the fastest speed yang aku boleh dapat untuk kereta Tesla aku ni. So dekat situ actually charge sampai 70% lah. Ambil masa 25 minit apa yang dia cakap. Tapi kita nak test ni in real life use. So kita tak boleh nak depend dekat time remaining tu. So apa yang aku akan buat dekat sini adalah tukar aku punya limit kepada 100%, so that adalah sebab kita nak test full daripada 0 sampai 50 and then 50 pergi 80, lepas tu 80 ke 100. Start pada pukul 2 tadi dengan speed 235 kW untuk ialah daripada bawah 10%. Untuk capai that akan makanlah sikit. Ok, apa yang kau perlu tahu juga adalah bila korang guna supercharger yang laju macam ni, akan ada bunyi yang sangat-sangat kuat dekat kereta. Sebab apa? Sebab dia tengah buat cooling untuk korang punya kereta, so that kereta korang tak overheat lah basically dekat korang punya bateri tu. Korang boleh dengar sangat-sangat kuat tau dekat bawah ni.
mana datangnya bunyi tu sebenarnya dekat betul-betul bawah ni, sebab dia akan sedut dekat bahagian bawah. Nak tengok tak dia punya lubang dia? Okey, aku tunjuk dekat korang. Okey, nampak tak? Ada bunyi bising. Yes, dia akan datang dekat situ. Dia punya air intake tu. So bukan nak kata Tesla punya kereta tak guna cooling untuk dia punya kereta, tapi dia guna waktu-waktu yang tertentu je, sama ada nak panaskan bateri, nak sejukkan bateri, dan juga bagi korang punya coil tu sejuklah dekat dalam untuk dia punya aircon. Tu je so far. But dia tak ada guna excessive punya heating sangat, tapi dia akan gunakan extreme cooling untuk korang punya bateri especially. Apa yang korang perlu tahu juga adalah bila korang duduk dekat dalam kereta ni, korang akan guna sikit power daripada station charger ni untuk korang punya aircon, untuk basically sejukkan korang lah, dan dia tak akan masuk full dekat kereta Tesla. Aku ada baca juga artikel pasal tu, dan untuk tu aku tak akan duduk dekat dalam kereta most of the time, sebab aku nak kereta ni charge dengan cepat. Sebab basically korang tak akan duduk dalam kereta waktu tengah charge sebenarnya. Boleh je, tak ada masalah. Cumanya kalau dekat tempat contoh macam R&R, korang tak akan duduk dekat situ kan, sebab korang tengah makan, tengah rehat ataupun tengah solat. Alright guys, sekarang kita dah sampai 50% pada pukul 2.14 minit. So korang boleh nampak dekat sini pukul 2.14 untuk charge sampai 50% tau. So sangat-sangat laju. So apa yang aku boleh cakap dekat sini, untuk charge kereta ni daripada 7% kepada 50% ambil masa dalam 14 minit sahaja or less. Sebab kalau bandingkan dengan 350 kW tu, yang tu ambil dalam masa 15 ataupun 16 minit. Dan tu pun start pada 13% bateri SOC. So basically yang ni lagi laju slightly, tapi lagi laju tu pun lagi better, sebab yang tu 350 kW, ini hanya 250 kW sahaja. Pada 50% dia punya kilowatt adalah dalam 100 ataupun 98 kW of speed. Sebelum ni pun aku charge dekat 350 kW, dia punya style curve sama je, hampir sama saja untuk charge kereta ni. So dekat situ dia punya special dia hanya masa like 20% and below. Kalau tak, rasa macam feels almost the same untuk charge supercharger dengan jentari. Tu yang penting sebenarnya aku nak cuba. Sekarang kita tengok, kita pergi dekat sampai 80% pula. Okey, sekarang kita dah sampai 80% dengan kelajuan 46 kW, which is sama je macam ada fast charger yang aku pakai so far, sebab dalam 46 kW juga. And masa untuk sampai 80% tu ambil masa dalam 32 minit. Kau boleh tengok dekat sini. Ni adalah masa untuk sampai 80%. Tadi kita start pada pukul 2 dan sampai 50% dalam 13 minit, dan nak sampai 80% ambil masa dalam 32 minit. So dekat sini korang tahu yang supercharger ni hampir sama sahaja dengan jentari 350 kW. Dan tak ada beza sangat pun. Bezanya dekat 20% ke bawah aja. Dekat situ dia boleh sampai lagi tinggi. Apa lagi yang aku boleh update, dia punya kipas dekat depan ataupun depan kereta ni akan stop berhenti once dah sampai 50%. So dia tak macam sejukkan, sebab dia tahu kilowatt yang masuk dalam kereta ni tak tinggi pun untuk sejukkan bateri. But I'm hoping tu dia orang like berpusing lah lagi kan, untuk pastikan dia punya bateri betul-betul tak overheat dan tak terlalu sejuk untuk dapat terima that fast supercharger yang ada dekat Tesla supercharger ni. So sekarang kita akan try for fun je, sebab korang akan charge kereta ni sampai 80% je. Aku just curious, lagipun aku tak lama dah aku tak charge sampai 100%. Trip ke Terengganu pun aku dah tak buat sekarang ni. So kita tengok sampai 100% berapa masa yang perlu diambil untuk supercharger ni charge korang punya kereta Tesla. Alright, tengok macam mana. Satu benda lagi yang korang perlu tahu adalah kalau korang dah hampir full charge kereta Tesla especially, dalam app yang korang pakai tu sebenarnya akan bagi tahu yang supercharger hampir habis charge korang punya kereta Tesla ni. So dekat sini korang boleh nampak dia punya notification akan keluar dekat korang punya phone, so that korang tak akan kena dia punya idle charge, which is RM4, RM2 seminit. So agak risky dekat situ. So jangan parking dekat sini, lepas tu pergi dekat mall and
tengok wayang ke apa ke, jangan buat macam tu. Sebab nanti akan kena ada charge per minit tau. RM4 ataupun RM5 per minit. Bukan murah kalau korang charge sampai 1 jam. Alright, kita dah charge sampai 90%. Kau boleh nampak dekat situ. Pada kelajuan 29 kW tadi aku dah kira. Dan masa untuk charge kepada 90% adalah 2.44 ataupun 44 minit. Alright, so sekarang ni kita nak try untuk charge kereta ni sampai 100%. You guys should not do that, tapi aku buat ni just for the sake of curious. Harap dia bukan sampai 1 jam. Tu je aku harap, tu je. Alright, so itulah aku punya result bila dapat charge kereta Tesla dekat Tesla Supercharger, yang mana masa untuk sampai 50% adalah 13 minit saja untuk capai daripada 8% kepada 50%. Dan kelajuan dia pada masa tu tak silap aku dalam 100 kW juga. So it's not bad sebenarnya. And bila sampai 50% threshold tu, kelajuan dia dah macam hampir kurang sama je. Perbezaannya dekat sini Supercharger dengan Gentari 350 kW tu, basically masa bawah 20% macam aku cakap. Dekat situ boleh sampai 235 kW. So it's really fast, tapi kalau aku drain lagi bateri ni sampai like 1%, boleh dapat 250 kW tu. Other than that, untuk capai daripada 8% tu kepada 80% adalah dalam 30 minit sahaja, which is a lot faster daripada Gentari punya 350 kW. Tapi apa yang kau perlu tahu juga, Gentari punya charger tu actually charge lebih sikit, which is almost the same like this kalau kita bandingkan. And aku boleh kata 30 minit tu akan dapat SOC yang sama je, battery percentage yang sama sahaja, unless kalau kau cerita pasal bila nak charge bateri sampai 50%. Itulah di mana bezanya antara Supercharger dan juga Gentari punya Supercharger. For experiment, aku tak recommend korang charge sampai 100% pun. Tapi for the sake of just try untuk tahu, curious, and ada dalam aku punya pengetahuan sendiri, untuk charge sampai 100%, ambil masa. Yes, ambil masa dalam 1 jam 2 minit. Basically 1 jam lah untuk sampai 100%. Korang boleh nampak sih, aku dah tunjukkan dekat korang dia punya percentage naik sampai 100% dekat situ. Berapa kos untuk charge kereta Tesla daripada 8% kepada 100%? Dia menggunakan ataupun kereta ni boleh dapat 73 kWh, which is bateri ni sebenarnya 75 kWh usable. Tapi dia punya kilowatt sebenar adalah 82 kWh. Dengan kos dia adalah RM1.25 per kWh. So darab je lah basically. Dan korang akan dapat total RM91.25 dan korang akan dapat invoice dalam korang punya Tesla app. Dekat situ korang akan dapat tahu berapa kWh korang dapat, berapa kos yang korang kena bayar. Tapi most of the time korang tak perlu nak tekan pay pun, sebab dia akan automatically charge dalam korang punya credit card ataupun debit card bila letak dalam Tesla app ni. Kalau tak, korang tak boleh guna tau Supercharger ni kalau tak letak kad dalam app Tesla. Okay, apa lagi yang kau perlu tahu adalah, since kita dah ada Tesla Model 3 yang facelift, ada beza ke dengan kereta ni? Tak, dia sama je, platform sama je, 75 kWh usable battery. Tesla Model Y pun sepatutnya sama sahaja, sebab Tesla Model Y tu basically yang lagi tinggi daripada Tesla Model 3. Other than that, sama sahaja. Okay, aku harap aku dapat jelaskan dengan baik dalam video ni. Korang sendiri boleh nampak, korang sendiri boleh faham macam mana nak guna Supercharger dan juga berapa kos dan berapa minit korang perlu tunggu untuk charge kereta Tesla. Dekat sini sebenarnya bukanlah untuk korang charge dan pergi shopping. Dia lebih kepada korang charge, pergi minum air sekejap and then datang sini. Sebab korang boleh tengok dalam app berapa korang punya battery percentage and bila nak kena turun. Tesla ni dia punya kelainan sikit adalah dia punya charger tak ada tempat yang korang nak perlu tengok. Korang hanya boleh tengok sama ada dalam kereta berapa percentage and berapa cost, dan juga dalam app. Dekat stesen ni tak ada korang boleh tengok information apa-apa, tak akan ada sebab dia akan tie dengan korang punya account sendiri. Alright, aku rasa tu je lah aku punya eksperimen kali ni. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye. Cuba komen, kereta mana pula yang korang nak aku try charge dekat charger lain. Aku nak tahu juga, korang berminat ke tak?